Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu sendiri. Kisah Nabi Musa banyak diceritakan dalam Al-Quran, dan tentunya banyak sangat ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah Nabi Musa itu sendiri. Kisah yang sama ini jugalah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi inspirasi kepada baginda, untuk memberi semangat kepada baginda untuk terus melaksanakan tanggungjawab baginda di atas muka bumi ini. Kita lihat pada awal kisah Nabi Musa, ketika awal Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan dalam keadaan tentera Fir'aun ketika itu sedang mencari anak-anak lelaki untuk disembelih. Kerana anak-anak lelaki ini risaunya Fir'aun akan bangun, bangkit dan kemudian menggantikan tempatnya sebagai raja, menggulingkan tahtanya di Mesir. Jadi tentunya ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang mempunyai anak dalam keadaan risau, dalam keadaan gelisah apabila tentera-tentera Fir'aun ini mencari rumah ke rumah untuk mencari bayi supaya boleh dibunuh. Dan ditakdirkan Nabi Musa lahir pada keadaan sebegitu. Nabi Musa lahir dan kemudian dia menangis. Ibu yang melihat anaknya menangis risau sangat apabila bayi itu menangis dan kemudian didengari oleh askar-askar Fir'aun dan kemudian akan diambil dan dibunuh di hadapan mata ibu Nabi Musa itu sendiri. Jadi dalam ayat ke-6 dalam surah Al-Qasas, iaitu surah ke-28, Allah ilhamkan kepada mak Nabi Musa ini untuk menyusukan dia. Menyusu pertama adalah supaya baby itu diam, baby Musa itu diam. Dan kemudian Allah ilhamkan lagi, kalau betul kau rasa takut kehilangan anak ini, lakukanlah perkara yang kedua ini, iaitu apa? Campakkan bayi ini di dalam laut. Campakkan bayi ini, letakkan dalam basket, kemudian campakkan ke dalam sungai. Kalau kita lihat dari segi logiknya, adakah itu satu tindakan yang wajar ataupun tindakan yang logik? Dalam keadaan ibu sedang berfikir tentang anak, kemudian diarahkan untuk mencampakkan bayi itu, dan dijanjikan pula kepada mak Nabi Musa itu bayi ini akan diselamatkan, akan dikembalikan, dipulangkan dan akan diletakkan darjat tinggi kepadanya. Maka kalau kita lihat pada diri kita sendiri, ada waktu-waktu dalam hidup kita, situation di mana kita menghadapi antara dua benda. Satu, perkara apa yang Allah nak, dan yang kedua, apa yang kita lihat lebih menguntungkan dan lebih logik. Kita hidup di zaman di mana perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang soleh adalah benda-benda yang pelik di hadapan manusia. Kita baca Al-Quran di dalam kelas, kita menasihati kawan-kawan kita, kita share perkara-perkara Islamik, kita kadang sangat pelik. Kenapa tak main game? Kenapa tak tengok movie? Kenapa tak banyak cakap dengan perempuan? Jadi dia akan nampak sangat pelik, janggal di hadapan manusia. Tapi terpulang kepada kita apabila dijanjikan kepada Allah, bila mana kita mengikut syariatnya, bila mana kita berpandukan mengikut Al-Quran, maka Allah sudah menjanjikan kepada kita yang kita akan mendapatkan benda yang lebih manis di akhirat nanti. Sakit perih di dunia ni akan digantikan dengan benda yang lebih manis kerana kita mengikut apa yang Allah kata, walaupun di depan mata kita, di hadapan kita, benda tu tidaklah sesuatu benda yang logik. Dan di akhir pada ayat nombor 13 Nabi Musa dikembalikan balik kepada ibunya. Satu janji adalah kerana Nabi Musa punya mak kepada Nabi Musa, dia menyerahkan hatinya kepada Allah dan biarkan akhirnya Allah yang tentukan apa yang akan jadi kepada Nabi Musa itu sendiri. Jadi yang selepas itu, walau dalam keadaan
rosak, nak koyak sebagaimana pun, hati mak Nabi Musa ini dijaga rapi oleh Allah. Kita dalam keadaan kita ditempa banyak sangat masalah. Kita melalui satu fasa depression dalam hidup. Kita diuji something yang kita tidak pernah expect kita diuji. Kehilangan mak ayah, mendapat keputusan yang teruk, harta kita hilang, banyak benda yang kita fikir logik, dan akhirnya tindakan kita, adakah kita serahkan 100% dan kita mengikut syariat Allah, ataupun kita masih melihat sisi-sisi logik yang mungkin bagi kita betul, tapi benda tu bukanlah yang terbaik untuk kita. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk ada keyakinan yang tinggi tu pada Allah dulu. Serahkanlah hati kita kepada Allah, supaya akhirnya hati inilah yang Allah akan jaga, dan Allah akan memberikan kekuatan seperti mana Allah beri kekuatan kepada mak Nabi Musa. Benda yang sangatlah kita tidak expect, kekuatan yang amat luar biasa. Sama-sama kita doa agar kita, apabila kita menghadapi cabaran dalam hidup, kita menghadapi situasi yang sangatlah ekstrim dalam hidup kita, sebelum tu sudah pun kita memberikan hati kita pada Allah, agar Allah menjaga hati kita. Itu saja daripada saya. Wallahu alam, supaya kita boleh beramal dengan apa yang kita dapat walaupun sedikit. Assalamualaikum.